Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang satu institusi yang sentiasa cuba dikacau oleh kerajaan-kerajaan terdahulu sampailah sekarang ini tetapi masih lagi tidak berjaya, iaitu PASTI. Tetapi kali ini nampaknya mereka main lain macam sikit tuan-tuan sekalian. Adakah kali ini mereka akan berjaya? Kita intro dulu! Cerita dia macam ni tuan-tuan sekalian. Semua tahu PASTI ini merupakan prasekolah yang sangat-sangat popular dekat negara kita ini. Di mana PASTI ini secara asasnya merupakan satu prasekolah yang menawarkan pembelajaran yang berkait dengan agama Islam, yang mengajar anak-anak ini mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kitab, baca doa dan macam-macam lagi. Dan memang PASTI ini merupakan prasekolah yang mempunyai yuran yang paling murah dalam mana-mana prasekolah yang bukan milik kerajaan. Tolak tepi kemas lah. Sebab kemas ini memang bawah kebajikan masyarakat. Jadi dia punya yuran tu memang sangat-sangat murah lah secara asasnya. Tapi kalau nak bandingkan dengan contoh Brainy Bunch ke, ataupun Little Caliph ke, ataupun mana-mana Montessori yang lain, PASTI adalah yang paling murah serta mempunyai silibus pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kita tahu, memang dari dulu sampai sekarang, kerajaan-kerajaan yang tak sebulu dengan PAS memang dah banyak kali cuba untuk kacau PASTI ini dengan pelbagai cara. Dan antara perkara yang selalu disebut-sebut berkenaan dengan PASTI ini ialah berkenaan dengan tangga gaji para guru-guru PASTI. Tetapi sebelum nak pergi ke tempat itu tuan-tuan sekalian, kita nak flashback kejap pada tahun lepas, di mana ada ura-ura dalam PBT mereka hendak mengetatkan syarat sekolah-sekolah ataupun tadika-tadika swasta tidak boleh menggunakan premis-premis komersial sebagai tempat operasi mereka. Dan benda ini dilihat sebagai satu cara untuk mengekang PASTI. Sebab kebanyakan PASTI ini buka operasi mereka dekat premis-premis komersial, macam dekat shop lot dan sebagainya. Yelah, PASTI ni bukannya banyak duit benar pun nak buat bangunan sekolah khusus ke apa-apa ke sebagainya. Mereka buka dekat shop lot lah. Tetapi dalam masa yang sama juga, cadangan ini nampak gayanya tersenyap sikit. Sebab bila kaji-kaji balik, benda ini akan melibatkan juga prasekolah yang bukan milik PAS serta bukan milik orang Islam pun. Sebab mereka ni pun buka diorang punya prasekolah pun dekat shop-lot dan sebagainya. Jadi benda ini kiranya macam tertembak kaki sendiri lah secara asasnya. Tetapi pada tahun ini, nampak gayanya kerajaan perpaduan madani ini dia main swing lebih sikit. Iaitu dia nak gunakan jabatan buruh untuk cek PASTI berkenaan dengan konon-kononnya PASTI tidak memberikan gaji yang setimpal kepada para guru-guru mereka, dan yang keduanya PASTI tidak menolak cawangan KWSP dan juga SOKSO dan sebagainya. Dan benda ini nampak gayanya cuba untuk diintensify oleh kerajaan pada ketika ini untuk memastikan yang PASTI ini kalau tak ditutup pun reputasinya diburukkan. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita kena ingat tau, kalau mereka nak attack PASTI pasal gaji muklimah atau guru mereka yang di bawah PAR, tapi guru-guru kafar tu apa cerita masalahnya? Guru kafar untuk sekolah-sekolah agama yang berdaftar bawah kerajaan ke, Jabatan Agama Islam ke apa-apa kan? Mereka punya alarm pun kadang-kadang ada yang cuma RM800, ada yang RM900, ada yang kurang dari itu. Iaitu korang tak ada sentuh ke? Tetapi sekarang ini saya nak ceritakan kepada anda, mengapakah perbuatan-perbuatan mereka ini sebenarnya satu perbuatan yang sia-sia dan tidak sepatutnya dilakukan. Iaitu mereka tak patut pun kacau PASTI ini. Pertamanya, anda kena ingat satu perkara. PASTI tidak ditubuhkan sebagai satu prasekolah yang berdaftar bawah ROB. Maknanya mereka ini bukan entiti perniagaan. Mereka ini bukan tempat untuk mencari untung. Jadi kalau macam tu, PASTI ini wujud bawah siapa pula? PASTI ini sebenarnya tuan-tuan sekalian merupakan salah satu entiti yang berada dan berdaftar di bawah PAS. Maknanya sekarang ini, PAS ini dia ada banyak atas bawah dia. Dia ada jabatan-jabatan, dia ada NGO-NGO dan sebagainya. Dan PASTI ini merupakan satu entiti yang berdaftar di bawah PAS. Sama macam Seriti, sama macam SMITI. Semua ini berdaftar di bawah parti. Jadi mereka ini bergerak di bawah ROS. Dan segala benda berkaitan dengan PASTI adalah berkaitan dengan PAS. Jadinya, dari satu segi, Jabatan Buruh tidak ada hak untuk kacau PASTI sebenarnya. Sebab PASTI ini tidak berdaftar di bawah Jabatan Buruh dan macam-macam lagi. Sebaliknya, PASTI ini umpamanya macam kalau kita nak ambil satu contoh lah. Ibarat macam dalam Dewan Pemuda tu ada usrah dan sebagainya. Di mana PASTI ini, muklimah-muklimah mereka, guru-guru mereka juga merupakan ahli-ahli PAS. Kita ambil sedikitlah sejarah PASTI ini tuan-tuan sekalian. PASTI ini pada awalnya ditubuhkan oleh PAS sebagai satu tempat untuk mendidik anak-anak orang PAS. Di mana anak orang PAS ini yang berusia 4 tahun 5 tahun ni, dia ajar untuk solat, dia ajar untuk baca Quran, dia ajar untuk macam-macam lah berkaitan agama Islam.
dan pastilah tempat untuk mereka letakkan budak-budak itu kat situ. Dan seiring dengan perkembangan zaman, orang ramai duk tengok, wah bestnya pasti ni kan silibus dia luar biasa betul. Baik tengok budak-budak ni kan pandai solat, pandai baca doa, pandai lead baca Quran dan macam-macam lagi lah kan. Jadi orang-orang ramai di luar PAS pun dah tertarik untuk hantar anak-anak mereka ke parti. Dan tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan orang yang di luar daripada parti boleh masuk menyertai mana-mana program yang telah dianjurkan oleh apa-apa parti politik. Termasuklah mendaftarkan anak mereka masuk ke dalam parti. Jadi seiring dengan peredaran zaman, makin ramailah orang-orang yang bukan ahli PAS pun mendaftarkan anak mereka ke dalam parti. Termasuklah orang-orang UMNO, termasuklah orang-orang bukan Islam pun masalahnya. Jadi pasti makin lama makin berkembang. Tetapi faktanya tetap sama. Pasti ini merupakan satu entiti yang berdaftar di bawah PAS. PAS ini berdaftar sebagai parti politik di bawah Registrar of Society, ROS, bukan ROB. Jadi apa saja bab jabatan buruh ke, bab jabatan itu ini ke apa-apa ke, KLSP ke apa semua, tidak boleh dikenakan ke atas guru-guru pasti, tak boleh dikenakan ke atas pasti. Guru-guru pasti ini pun kebanyakannya merupakan sukarelawan. Pada asalnya mereka tak dapat bayaran pun. Mereka ini ibarat macam murabitah lah dalam PAS. Murabitah ni macam mereka yang fisabilillah buat kerja untuk parti dan sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi dan sebagainya, terdapat cakap-cakap dan juga cadangan kena bagi sedikit imbuhan lah pada guru-guru pasti ini. At least untuk duit mereka bergerak, duit minyak pergi balik sebagainya, kadang-kadang nak guna duit untuk emergency untuk anak-anak pasti dan sebagainya lagi, maka mereka ini berikan imbuhan. Bukan gaji, bukan allowance, tetapi imbuhan, tuan-tuan sekalian. Kena faham benda tu Dan benda ini di luar konteks ataupun skop jabatan buruh itu sendiri sebenarnya. Jadi benda ini bukan tak pernah cuba dicabar oleh mereka ini dekat mahkamah. Pasti pernah diheret dekat mahkamah pun. Dan setiap kali itulah memang mahkamah memutuskan bahawa korang tak boleh buat apa dengan pasti. Sebab pasti ini berdaftar di bawah PAS. Tak ada masalah pun masalahnya. Jadi isu-isu yang berbangkit ini sebenarnya merupakan isu yang recycle sebenarnya. Yang sebenarnya mereka tahu dah apa outcome-nya. Tetapi cuba untuk dibuat juga. Kalau tak dapat hendak mencapai maksud untuk menutup pasti pun, mereka cuba untuk memburukkan nama pasti, memburukkan nama SMITI, memburukkan nama Seriti dan seterusnya memburukkan nama PAS. Dan yang paling penting tuan-tuan dan sekalian, kita kena faham dekat sini tau. Kalau nak cerita tentang pasti ini digunakan untuk kolek keuntungan, pasti ini sebenarnya tak untung pun. Macam saya katakan tadi, yuran untuk pelajar-pelajar pasti adalah yang termurah. Macam contohnya kan, yang paling mahal pun yuran pasti saya jumpa ialah RM200 sebulan. Paling mahal lah tu. Dan katakanlah pasti itu ada 50 orang pelajar. Ini biasanya paling ramai lah tu 50 orang kan. 50 orang kali dengan RM200 baru RM10,000 collection sebulan. RM10,000 Katalah bayar gaji muklimah. Kemudian kena bayar sewa bangunan pasti tersebut. Kalau rumah-rumah lah, kalau premis-premis dan sebagainya. Api air nak kena bayar. And then pasti ini kebanyakannya menjadikan makanan untuk anak-anak ini. Dan makanan ini pun dah termasuk dalam yuran. Jadi semua ini sebenarnya mencatatkan jumlah yang sangat-sangat besar setiap bulan sebenarnya. Dan kalau nak tolak perbelanjaan pasti dengan keuntungan yang pasti dapat, memang sikit sangat-sangat. Bukan untung pun masalahnya. Kira ngam-ngam sajalah untuk pasti itu bernyawa dan sebagainya kan. Dan yang paling utama sekali, kadang-kadang mereka kena konten dengan mak bapak yang tak bayar yuran on time. Dan pasti ni pula perangai dia, kalau mak bapak tak bayar yuran on time, mereka tak akan bagi surat warning ke, mereka tak akan kata, oh ini dah kena buang budak ni tak bayar yuran. Tak. Ada di antara pasti ini, pelajar tu tak bayar yuran setahun pun masih kekal dalam pasti itu juga. Sebab orang-orang pasti ini, mereka tak sampai hati nak buang pelajar hanya semata-mata kerana mak bapak itu tak dapat bayar duit. Sebab apa tahu? Sebab yang hantar anak-anak ke pasti ini kebanyakannya B40. Sebab itulah kadang-kadang nak bayar yuran yang 100 lebih tu pun tersangkut dan sebagainya kan. Jadi pasti ini memang bukan untuk keuntungan lah. Jujur cakap lah. More often than not kan, Dewan Pemuda PAS Malaysia yang mengurus setiap pasti ini ataupun Dewan Pemuda PAS kawasan-kawasan yang uruskan pasti dekat kawasan masing-masing, mereka yang kadang-kadang kena top up tau duit untuk pengurusan pasti sebenarnya. Jadi celah mana nak kata pasti dapat untung dan macam-macam lagi. Jadi secara asas dia, saya ulang balik semua. Pasti ini bukan satu entiti yang berdaftar untuk keuntungan, bukan satu perniagaan. Ini merupakan satu badan yang terletak di bawah PAS, berdaftar di bawah PAS. Dan PAS itu berdaftar sebagai parti politik. Jadi apa-apa saja usaha cuba untuk kacau pasti ke Seriti, ke SMITI, ke whatever ini adalah usaha yang sia-sia sebab presiden dah banyak kali berlaku dekat mahkamah dan semuanya gagal belaka. Tetapi percayalah tuan-tuan sekalian, seandainya kalau mereka meneruskan juga hasrat mereka untuk kacau pasti ini tidak lain tidak bukan sekadar untuk mengganggu gugat pasti dan juga perjalanan
pelajaran dalam PAS itu sendiri serta cuba untuk merendahkan nama pasti, memburukkan nama pasti PAS dan juga Sriti Smiti itu semua sekali lah secara asasnya. Sebab kita tahu tuan-tuan sekalian, mereka ini memang sentiasa dengki dengan pasti, dengki dengan sekolah-sekolah sistem pendidikan yang ada dalam PAS. Sebab apa? Sistem pendidikan dalam PAS ini memang melahirkan generasi yang betul-betul Rabbani, betul-betul menegakkan Allah sebagai Tuhan mereka dan juga menegakkan Muhammad sebagai Rasul mereka dan tegas mempertahankan agama Islam, tidak kira apa jua yang menghalang. Dan benda itu bak kata takbir raya yang bakal kita laungkan pada 1 Syawal nanti, walau karihal kafirun. Itu isu sekarang ini. Tetapi itulah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, masalahnya kan. Nak kacau itu ke, kacau ini ke. Dan dalam masa yang sama juga, ketika mereka kacau pasti, mereka bagi pula dana sampai RM300,000 kepada sekolah-sekolah persendirian Cina. Padahal sekolah persendirian Cina itu pun tak berdaftar di bawah kerajaan Malaysia pun masalahnya. Nak macam mana kan? Sani Hamzah dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.